Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala, dan kita telah sampai pada siri yang ke-47 di mana kita akan bermula daripada riwayat yang ke-483. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruangan Facebook. Ahlan Adlin Maira, Fatimah S, dan juga yang berada di ruangan TikTok. Ahlan Haifa, Fatimah Az-Zahra, Rayyan, dan juga 1305. Terima kasih di atas gift yang diberikan. Kita masih lagi berada pada tajuk besar yang mana diletakkan di bawah tajuk Kitabul Iman, berkenaan tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang iman. Dan daripada hadis-hadis berkaitan tentang iman, kita berada pada subtopik pecahan tajuk berkenaan tentang syafa'ah adalah bakal berlaku pada hari kiamat, dan orang-orang yang ada iman akhirnya akan dikeluarkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita telah tiba pada riwayat 483, masih lagi menceritakan tentang syafa'atul kubra yang khusus untuk Nabi SAW, dan juga syafaat berkenaan tentang orang-orang yang ada iman dikeluarkan daripada api neraka. 483, muka surat 237. Wabihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Tarif bin Khalifah al-Bajali qala hadatsana Muhammad bin Fudail qala hadatsana Abu Malik al-Ashja'i an Abi Hazim an Abi Hurairah, daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan Abu Malik daripada Rabi' bin Hirash daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Maka Abu Hurairah dan Huzaifah radhiyallahu anhuma, mereka berdua telah berkata, Nabi SAW telah bersabda, Yajma'ullahu ta'ala an-nas, Allah akan mengumpulkan manusia kelak, iaitu pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan. Fayakumul mu'minun, maka akan berdiri orang-orang yang beriman, hatta tuzlafa lahumul jannah, sehingga didekatkan untuk mereka syurga. Namun Allah tidak akan mulakan hisab, Allah tidak akan mulakan perhitungan, dan manusia akan dibiarkan berkumpul di padang mahsyar. Maka untuk mendapat syafaat agar Allah mulakan hisab, agar Allah mulakan perhitungan, maka manusia akan mendatangi Nabi Adam. Fayaqulun, dan manusia akan berkata, Ya abana, wahai bapa kami Nabi Adam, istaftih lana al-jannah, mintalah kepada Allah untuk membuka bagi kami akan syurga. Fayaqulu, maka Nabi Adam pada waktu itu berkata, Wahal akhrajakum minal jannati, dan tidakkah yang mengeluarkan kamu daripada syurga, illa khati'atu abikum Adam, kecuali kesilapan yang dilakukan oleh ayah kamu Adam. Lastu bisahibi dzalika, tidaklah aku orang yang layak untuk perkara tersebut. Idhabu ila bani Ibrahim, pergilah dan mintalah syafaat daripada anakku Ibrahim Khalilillah, yang merupakan kekasih Allah. Maka berkata perawi, fayaqulu Ibrahim, maka Nabi SAW bersabda, fayaqulu Ibrahim, maka Nabi Ibrahim akan berkata, lastu bisahibi dzalika, tidaklah aku orang yang layak untuk perkara tersebut. Innama kuntu khalilan, hanya saja aku adalah khalil, menjadi kekasih, min wara'a, di mana di hadapanku masih ada beberapa rasul yang pada waktu itu mendahuluiku. I'midu, pergilah kamu dan berjumpalah dengan Musa
allazi kallamahu Allah taklima, Nabi yang mana Allah berbicara terus kepadanya. Fayatuna Musa, maka manusia akan mendatangi Nabi Musa. Fayaqulu, lalu berkata, fayaqulu, maka Nabi Musa akan berkata, lastu bisahibi dzalika, tidaklah aku orang yang layak untuk perkara tersebut. Minta maaf. Izhabu ila Isa, pergilah kamu bertemu dengan Isa, kalimatillah, seorang Nabi yang telah diciptakan dengan kalimah Allah, wa ruhih, dan ditiupkan ruh daripadanya. Fayaqulu Isa, dan Nabi Isa pun akan menjawab, lastu bisahibi dzalika, bukanlah aku orang yang layak untuk meminta syafaat tersebut. Syafaat di sini bermaksud bukanlah syafaat meminta syurga, tidak. Tetapi seperti yang kita belajar di awal kitab bermula semalam, iaitu syafaat terbahagi kepada 5. Dan syafaat ini adalah syafaatul kubra, syafaat untuk semua manusia, agar Allah mulakan hisab, agar Allah mulakan perhitungan, agar Allah tidak membiarkan manusia tertunggu dan ternanti lama di padang mahsyar. Maka manusia akan datang kepada Nabi Muhammad, fayaqumu, maka baginda akan berdiri, wa yu'zanulah, dan akan diizinkan untuk baginda untuk baginda memberi syafaat, wa tursalul amanatu war rahim. Dan dalam riwayat ini ada penambahan, di mana dalam riwayat ini disebut selain daripada orang-orang beriman yang memberi syafaat, selain daripada para nabi, bahkan kita dah baca para malaikat yang boleh memberi syafaat. Maka antara yang boleh memberi syafaat adalah amanah dan juga sifat silaturrahim. Seseorang yang mempunyai amanah, maka amanah itu akan menyelamatkannya. Seseorang yang menjaga hubungan silaturrahim, silaturrahim akan membantu dia. Wa tursalul amanah, maka amanah akan diutuskan bersama dengan silaturrahim. Fatakuman, maka keduanya akan menanti jambatai sirat, di kedua tepian sirat, kanan dan juga kiri, yaminan wa shimala. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala pada baris yang terakhir, kata Imam Nawawi, wa amma irsalul amanati war rahim fahuwa li'idhami amrihima, maka dikhususkan dan dibenarkan untuk memberi syafaat sifat amanah dan silaturahim adalah kerana kedua ini adalah antara sifat yang penting. Fatusawwaran, maka kata Imam Nawawi, kedua-duanya Allah akan ciptakan bagi mereka tubuh badan, dan pada waktu itu mereka akan berada pada tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sebab itu orang yang menjaga silaturahim dan orang yang menjaga amanah, maka amanah dan silaturahim, sabda Nabi, akan menolong mereka, memberi syafaat kepada mereka. Namun seperti mana yang kita terangkan, bermula daripada watur salul amanah, maka ini adalah kategori syafaat-syafaat yang lain. Adapun syafaatul kubra sekadar untuk manusia itu bermula perhitungan, bermula hisab bagi mereka. Terima kasih banyak-banyak skim. Terima kasih. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Sabda Nabi SAW berkenaan tentang titian sirat pula. Fayamurru awwalukum kalbarq. Orang yang awal-awal melewati titian sirat, mereka akan melintas seperti peti, seperti kilat. Maka berkata perawi, aku telah bertanya, bi abi anta wa ummi, wahai Abu Hurairah, aku tebus bi abi, demi ayah dan ibuku, ayyu syai'in kamarril bar, apakah yang dimaksudkan lajunya secepat kilat, seperti kilat. Maka Nabi SAW menerangkan, alam tarau, tidakkah kamu melihat, ilal bar, kepada kilat, kaifa yamurru, betapa cepatnya ianya berlalu pergi, wa yarji, dan kembali, fi tarfat ain, hanya dalam sekelip mata. Betapa cepatnya, lajunya pada waktu itu, kelajuan, kecepatan kilat, sabda Nabi. Maka begitulah keadaan sebahagian orang yang melewati titian sirat, dalam sekelip mata dia boleh menyeberangi titian sirat tersebut.
Sabda Nabi SAW, dan ada pula yang akan melewati titian sirat kamar ririh, seperti lajunya angin. Thumma kamar ritayr, kemudian seperti lajunya burung berterbang. Wasyaddir rijal, dan ada yang akan melewati titian sirat seperti larian seseorang lelaki. Tajri bihim a'maluhum, maka di sini Nabi terangkan yang menjadikan manusia itu laju ataupun perlahan pada titian sirat bukannya latihan dia dekat dunia, dia berlari banyak mana, cepatnya banyak mana, tidak. Yang menjadikan manusia itu menyebari titian sirat cepat ataupun lambat adalah amalan-amalannya. Sabda Nabi SAW, tajri bihim, yang memperjalankan manusia, a'maluhum, adalah amalan-amalan mereka. Dan Nabi SAW menerangkan di manakah Nabi berada. Sabda Nabi SAW pada waktu itu, wa nabiyyukum qa'imun, Nabi kamu akan berdiri ala sirat, pada tepi sirat, seraya berdoa, Rabbi sallim sallim, wahai Tuhanku, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Hatta ta'jiza a'malul ibad, sehingga ada orang yang mana amalannya tidak mampu untuk menolongnya. Ada orang kerana amalan dosa, maksiat yang dia tidak bertaubat lebih banyak daripada amalan baik, maka amalannya pada waktu itu tidak mampu untuk menolongnya. Nabi menggambarkan kepada kita, ada orang kerana amalan dia terlalu sedikit, amalan baik, maka dia akan melewati titian sirat dalam keadaan merangkak ataupun mengesot. Sabda Nabi, hatta yaji'ur rajul, sehingga ada orang yang akan datang, fala yastati'us sayr, dan dia tak mampu berjalan, illa zahfa, kecuali merangkak ataupun mengesot. Yang menjadikan manusia berjalan di atas titian sirat, laju ataupun lambat, adalah amalan-amalannya. Sabda Nabi SAW, laluan titian sirat tidaklah mudah, tetapi ada cabaran-cabarannya. Dan apakah cabaran yang berada pada titian sirat? Sabda Nabi, wa fiha fatai sirat, dan pada kiri dan kanan apa titian sirat, kalalibu, adanya pencangkuk-pencangkuk, mu'allaqatun, yang tergantung, ma'muratun, yang mana pencangkuk-pencangkuk ini diperintahkan, ta'khudhu, untuk menyambar, man umirat bih, siapa yang ia diperintahkan. Orang-orang yang mana tidak tercatat untuk dia lepas, dan tercatat untuknya jatuh ke bawah, dan di bawah adalah lautan api neraka, maka pencangkuk ini akan pada waktu itu menyambarnya. Sabda Nabi SAW, dan orang yang terkena pencangkuk ada dua. Adapun orang yang selamat akan selamat, dan pada waktu itu berjaya menyeberangi titian sirat. Sabda Nabi SAW, orang yang terkena pencangkuk ini terbagi kepada dua. Famakdushun najin wa makdusun finnar, ada yang akan tercari dan terluka, namun najin, tetap akan selamat. Dia berjaya menyeberangi, namun dalam keadaan terluka, tercari tubuh badannya. Namun yang kedua, sabda Nabi, wa makdusun finnar, dan akan ada yang terhumban ke dalam neraka, al'iyadzubillah, moga Allah pelihara dan jauhkan kita. Kemudian Nabi SAW menerangkan berapakah kedalaman neraka. Sabda Nabi, walladhi nafsu Abi Hurairah biyadi, dan demi zat yang memegang, yang ini adalah kata-kata Abu Hurairah yang beliau nukilkan daripada Nabi, dan demi zat yang memegang nyawa Abu Hurairah pada genggamannya, sesungguhnya kedalaman api neraka adalah sejauh 80 tahun perjalanan. Daripada puncak, daripada luar nak sampai kepada dasar neraka, sabda Nabi SAW, kedalamannya adalah 70 tahun. Walaupun begitu luas, begitu dalam neraka, akan tiba waktu di mana neraka pun akan penuh. Moga Allah pelihara dan jauhkan kita daripada neraka. Riwayat 484 nak menerangkan Nabi adalah orang yang mula-mula dibenarkan untuk memberi syafaat, untuk memberi pertolongan. Sabda riwayat yang ke 484, wa bi ilayhi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Ishaq bin Ibrahim qala Qutaibah hadatsana Jarir bin al-Mukhtar bin Fulful an Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, ana awwalun nas yashfa'u fil jannah, aku adalah orang yang mula-mula yang akan memberi syafaat di dalam syurga. Apakah maksud memberi syafaat di dalam syurga? Kita dah sebut pada awal pembacaan kitab bahawa akan ada 5 syafaat.
Antara syafaat yang berkaitan tentang penghuni syurga adalah supaya Allah tak hisab dan tak hitung sebahagian orang. Maka itu pun syafaat. Dan ada orang yang pada waktu itu dalam syurga tingkatannya tidaklah tinggi, maka Nabi akan memberi syafaat untuk Allah tinggikan tingkatannya, darajatnya di dalam syurga. Dan sabda Nabi, wa ana aktsarul anbiya itaba'a, dan aku adalah Nabi yang paling banyak pengikut. 485 berkenaan tentang bahawa Nabi adalah orang yang mula-mula pintu syurga akan dibuka untuk baginda. Wa bi ilayhi qala hadatsana Abu Quraib bin Muhammad bin al-Ala qala hadatsana Muawiyah bin Hisham an Sufyan an Mukhtar bin Fulful an Anas bin Malik. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana aktsarul anbiya taba'an yaumil qiyamah. Pada hari kiamat sabda Nabi, akulah Nabi yang akan mempunyai paling banyak pengikut. Wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah, dan aku adalah orang yang mula-mula yang akan membuka ataupun yaqra', memberi terjemah, mengetuk pintu syurga. Maka selagi mana Nabi tidak tiba, tidak akan dibukakan pintu syurga untuk sesiapa. Riwayat 486. Wa bi ilayhi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Husain bin Ali an Zaidatan al-Mukhtar bin Fulful qala Anas bin Malik, telah berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana awwalu syafi'in fil jannah, aku adalah orang yang mula-mula yang akan memberi syafaat di dalam syurga. Lam yusaddaq nabiyyun minal anbiya, tidak ada seorang nabi pun yang dibenarkan oleh pengikutnya, maksud itu sebagaimana aku telah dibenarkan oleh umatku. Berarti Nabi SAW adalah orang yang paling ramai mempunyai pengikut. Wa inna minal anbiya, dan sesungguhnya daripada kalangan para nabi, nabiyan, ada nabi ma yusaddiquhu min ummati, tidak ada yang membenarkannya daripada kalangan umatnya illa rajulun wahid. Akan ada Nabi pada waktu itu pengikut dia hanya seorang. Maka Nabi SAW bersyukur yang mana baginda kelak akan mempunyai pengikut dan umat yang paling ramai. Riwayat yang ke-487 masih lagi berkenaan tentang Nabi adalah orang yang mula-mula akan masuk ke dalam syurga. Wa bi ilaihi qala hadatsani Amr bin Muhammad an-Naqid wa Zuhair bin Harb qala hadatsana Hashim bin al-Qasim qala hadatsana Sulaiman bin al-Mughirah an Thabit an Anas. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ati babal jannati yaumal qiyamah, aku akan datang kepada pintu syurga pada hari kiamat. Fa astaftih, maka aku akan meminta supaya syurga dibukakan. Maka fayaqulul khazin, maka penjaga syurga akan bertanya, man anta, siapakah kamu? Maka Nabi SAW berkata, aku akan menjawab, Muhammad, akulah Muhammad. Maka malaikat penjaga syurga akan menjawab, bika umirtu, hanya dengan kedatangan engkau aku diperintahkan untuk membuka pintu syurga. La aftahu li ahadin qablak, aku tidak boleh membuka syurga sebelum daripada kedatanganmu. Maka walaupun Nabi SAW adalah orang yang pintu syurga dibuka untuk baginda, tetapi kita telah belajar dalam riwayat bagaimana Nabi SAW akan berusaha untuk menyelamatkan sebanyak mungkin umat baginda yang ada la ilaha illallah untuk masuk ke dalam syurga dan dikeluarkan daripada neraka. 488 sampai habis bab adalah hadis nak menerangkan bagaimana setiap Nabi Allah berikan satu doa yang mana bila mereka berdoa dengan doa tersebut Allah pasti kabulkan. Ada banyak hadis yang mana perkataannya ada sedikit sebanyak perbezaan, sanadnya ada perbezaan, tetapi maknanya lebih kurang sama. Maka sabda Nabi, aku tidak pernah menggunakan doa tersebut dan aku simpan doa tersebut untuk umatku pada hari kiamat. Riwayat yang ke-488, riwayat 488. Wa bi ilayhi qala hadatsani Yunus bin Abdul A'la qala akhbarana Abdullah bin Wahb qala akhbarani Malik bin Anas an Ali bin Syihab an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli nabiyyin da'wah, setiap nabi ada satu doa, yad'uha, yang apabila dia berdoa dengannya Allah pasti akan terima. Fa uridu an akhtabi, maka aku ingin untuk menyimpan doa tersebut syafaatan, sebagai salah satu bentuk syafaat untuk umatku pada hari
pada hari kiamat. Lihat pada baris yang ketiga daripada bawah, kata Imam Nawawi, wa ma'naha, maksud daripada semua hadis-hadis yang bakal kita baca ini, anna kulla nabiyyin lahu da'wah, setiap nabi mempunyai satu doa yang mana Allah pasti terima apabila mereka menggunakan doa tersebut. Wa amma baki da'watihim, adapun baki doa para nabi yang lain, maka pada waktu itu adalah bergantung kepada penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi SAW tidak menggunakan doa ini. Maka kata Imam Nawawi pada baris yang kedua daripada bawah, wa fi hadzal hadis, maka hadis-hadis seperti ini menunjukkan bayanu kamali syafqatin nabi, betapa sempurnanya kesayangan Nabi, sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat baginda, dan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil berat terhadap umat baginda. Nabi lebih memikirkan umat baginda berbanding dengan keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang ke-489, wa bi ilayhi qala hadatsani Zuhair bin Harb wa Abd bin Humayd qala Zuhair hadatsana Yaqub bin Ibrahim qala hadatsana ibnu akhi ibn Shihab an ammihi qala akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu telah berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna likulli nabiyyin da'wah, sesungguhnya setiap nabi mempunyai doa yang Allah pasti akan terima. Satu doa. Fa'aradtu, maka aku berharap, sabda Nabi, insya-Allah jika diizinkan Allah, an akhtabi'a, untuk aku menyembunyikan doaku sebagai salah satu bentuk syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Riwayat 336 lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsani Zuhair bin Harb wa Abd bin Humayd qala Zuhair hadatsana Yaqub bin Ibrahim qala akhbarani ibnu akhi ibn Shihab an ammihi qala hadatsani Amr bin Abi Sufyan bin Asid bin Jariyah al-Thaqafi mithla dhalika an Abi Hurairah an Rasulullah SAW. Sanad yang berbeza, riwayat yang lebih kurang sama. 491. Wa bi ilaihi qala hadatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana ibn Wahb qala akhbarani Yunus an ibn Shihab anna Amr bin Abi Sufyan bin Asid bin Jariyah al-Thaqafi akhbarah anna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala li Ka'b bin al-Ahbar. Terima kasih banyak-banyak Ana, terima kasih banyak-banyak, jazakumullah khairan, terima kasih banyak-banyak. Begitu juga kepada semua yang beri gift, semoga Allah balas dengan sebaik keberkatan dan rezeki yang berlipat kali ganda. Maka Abu Hurairah pernah berkata kepada Ka'ab al-Ahbar, kata Abu Hurairah kepada Ka'ab al-Ahbar, inna nabiyallah, sesungguhnya baginda Nabi SAW pernah bersabda, likulli nabiyyin da'wah yad'uha, setiap nabi mempunyai doa yang apabila dia berdoa dengannya Allah pasti terima. Satu doa. Adapun doa yang lain terpulang kepada Allah untuk terima ataupun tidak. Fa'ana uridu, maka sabda Nabi, maka aku berkehendak jika diizinkan Allah, an akhtabi'a da'wati, untuk aku sembunyikan doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Berkata Ka'ab kepada Abu Hurairah, a anta sami'ta hadza, adakah kamu telah mendengar ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka berkata Abu Hurairah, na'am, ya. 492, riwayat yang lebih kurang sama. Dalam hadis ini ada penambahan yang mana syafaat Nabi adalah untuk umat Nabi yang tidak pernah mensyirikkan Allah, yang tidak pernah menyekutukan Allah. Riwayat 492. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Quraib wal lafdhu li Abi Quraib qala hadatsana Abu Muawiyah ta'dil Amash an Abi Salih an Abi Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, pada setiap nabi ada doa, satu doa yang pasti diterima. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah, maka sabda Nabi, setiap nabi telah bersegera untuk menggunakan doa masing-masing. Setiap nabi sewaktu hidup di dunia, mereka telah menggunakan satu doa yang Allah pasti terima tersebut. Wa inni ikhtaba'tu, sabda Nabi, dan sesungguhnya aku telah menyembunyikan doaku tersebut, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Sabda Nabi, siapakah yang bakal menerima syafaat Nabi akhirnya? Fahiya na'ilatun, maka syafaatku akan meliputi jika dikehendaki Allah, man mata min ummati, sesiapa yang meninggal dunia daripada kalangan umatku dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mudah-mudahan kita beroleh syafaat Nabi, dan mudah-mudahan setiap daripada kita
tidak dimasukkan langsung ke dalam neraka, bahkan seterusnya, bahkan Allah terus masukkan ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. 493 riwayat yang lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Jarir an Umar wa ibn al-Qa'qa' an Abi Zur'ah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi mempunyai satu doa yang pasti diterima. Yad'u biha, dan fayustajabu lahu fayutaha. Lalu apabila mereka berdoa dengannya, pasti Allah akan terima. Wa inni ikhtaba'tu da'wati, dan sesungguhnya aku telah menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. 494 wa bi ilaihi qala hadatsana Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari qala hadatsana Abi qala hadatsana Syu'bah an Muhammad wa ibn Ziyad qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, Nabi SAW telah bersabda, likulli nabiyyin da'watun da'a biha fi ummati. Setiap nabi mempunyai satu doa yang mana mereka telah menggunakan doa tersebut pada umatnya. Fastujibalah, maka Allah telah terima doa mereka. Wa inni uridu insyaAllah, dan sesungguhnya aku berharap jika dikehendaki Allah, an uakhira, untuk aku melewatkan, menyimpankan doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Kita boleh lihat bagaimana Nabi sentiasa memikirkan umat baginda. Mudah-mudahan kita pun dapat mengambil berat tentang ajaran baginda, memperbanyakkan selawat kepada baginda, mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Riwayat 495, masih lagi riwayat yang lebih kurang sama, cuma Imam Muslim bawakan sanad yang berbeza kerana pada setiap sanad ada sesuatu yang berbeza daripada sanad yang terdahulu, daripada hadis yang terdahulu. Wa bi ilaihi qala Abu Ghassan al-Misma'i wa Muhammad bin al-Musanna wa ibn Bashar qala hadatsana wal lafdhu li Abi Ghassan qalu hadatsana Mu'adz ya'nuna min Hisham qala hadatsani Abi an Qatadah qala hadatsana Anas bin Malik, telah berkata bahawa Anas bin Malik telah meriwayatkan hadis kepada kami bahawa sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, likulli nabiyyin da'wah, setiap nabi mempunyai doa yang tersendiri. Da'aha, setiap nabi telah menggunakan doa tersebut pada umat masing-masing di dunia. Wa inni ikhtaba'tu, dan sesungguhnya aku telah menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. 496 wa bihi ilaihi qala hadatsani Zuhair bin Harb wa ibn Abi Khalaf qala hadatsana Ruhun qala hadatsana Syu'bah an Qatadah bihadzal isnad. 497 wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib qala hadatsana Waqi'un tahwil wa bihi ilaihi qala hadatsani Ibrahim bin Sa'id al-Jawhari qala hadatsana Abu Usama jami'an Mis'ar an Qatadah bihadzal isnadi ghaira anna fi hadits Waqi' qala u'tiya wa fi hadits Abi Usama anin Nabi. Di sini kata para ulama, sebenarnya kita tak perasan nak menunjukkan kedalaman ilmu Imam Muslim rahimahullah. Sebab itu Imam Nawawi terangkan pada baris yang pertama, hadza min ihtiyati Muslim. Daripada sini kita boleh belajar betapa berhati-hatinya Imam Muslim. Maksud daripada apa yang Imam Muslim cuba sampaikan adalah bahawa ada sedikit sebanyak perbezaan pada lafaz daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka dalam riwayat pertama, maka perawi menggunakan perkataan an Anasin annan Nabi, menggunakan perkataan anna. Pada riwayat yang kedua, perawi menggunakan perkataan an Anasin qala Nabi, menggunakan perkataan qala. Dan pada riwayat yang ketiga, riwayat Abu Usamah, menggunakan perkataan an Anasin anin Nabi. Maka satu perkataan menggunakan anna, satu lagi menggunakan qala, satu lagi menggunakan pada waktu itu anin Nabi. Maka di sini menunjukkan ketelitian ilmu Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Walaupun kita yang baca sanad ini, kita rasa macam hadis yang lebih kurang sama, tetapi setiap hadis ada perbezaan yang tersendiri, kata Imam Nawawi. 498 wa bi ilaihi qala hadatsani Muhammad bin Abdul A'la qala hadatsana al-Mu'tamir an abihi an Anas anna Nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam qala fa dzakara nahwa hadits Qatadah an Anas.
Riwayat yang terakhir untuk sesi ini 499. Wa bi ilaihi qala hadatsani Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Khalaf qala hadatsana Ruh qala hadatsana Ibnu Jurayj qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yaqul an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli nabiyyin da'wah, setiap nabi mempunyai satu doa, qad da'a biha fi ummatihi, yang mana mereka semua telah menggunakan doa tersebut di dunia untuk umat masing-masing. Wa khaba'tu da'wati, sabda Nabi, dan aku sahaja yang menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Nabi, dan mudah-mudahan setiap daripada kita tidak perlu untuk masuk ke neraka terlebih dahulu. Itulah harapannya, walaupun amalan kita tidaklah banyak, namun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita insya-Allah. Bab yang seterusnya nak menerangkan kepada kita betapa sayangnya Nabi kepada umat dan bagaimana Nabi SAW pernah menangis kerana memikirkan umat baginda. Kita mungkin tidak memikirkan baginda ataupun mengambil berat tentang sunnah baginda, tetapi baginda menangis memikirkan umat baginda. Kita akan sambung insya-Allah esok jam 5.15 pagi jika diizinkan oleh Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih kepada yang bersama, yang beri gift, yang bagi star. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran.